إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang kita duduk ini, yaitu masa yang Allah Subhanahu wa taala mengfardukan kita sebagai muslimin, mewajib di atas kita supaya kita semaya Jumaat dan dengar sedikit daripada pengajaran daripada Al-Quran dan daripada hadis Sayyidil Anam sebelum daripada kita nak rakuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia kita ni asas di dalam hidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadilan supaya manusia itu boleh duduk dengan satu sama lain dengan cara sempurnanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menzalimi di antara satu sama lain, kerana zalim itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka dan manusia itu tidak reda terhadap perkara tersebut. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allah tabaraka wa taala, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala taghalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan zalim di atas diri aku sendiri, dan aku menjadikan perkara yang zalim itu mengharamkan di antara satu sama lain, wahai manusia. Dengan sebab itu, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat hidup kepada dia, hendaknya hidup di atas muka bumi ini pasti kena menjauhkan diri dia daripada zalim. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang kuasa hendak menzalimi akan manusia, tetapi walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan diri dia daripada perkara tersebut. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai manusia jangan sama sekali menjadikan zalim itu sebagai asas di dalam hidup. Kalau gitu, perkara yang zalim ini keluar daripada perkara ataupun daripada mereka yang pegang jawatan kuasa yang tinggi-tinggi. Kerana orang yang lemah, orang yang daif, tidak kuasa mereka itu menggunakan kekuatan dia untuk nak menzalimi akan manusia, tidak sama sekali. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berikan amanah kepada pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin negara. Tak boleh sama sekali dia nak menggunakan kuasa yang ada di tangan dia yang Allah Subhanahu wa taala beri
nak menzalimi mereka yang ada di bawah retah dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, qala subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai manusia yang pegang jawatan kuasa, ada amanah di tangan. Apabila kita nak hukumkan hukuman, hendaklah kita hukum dengan keadilan. Kerana keadilan ini adalah asas bagi hidupan dunia. Kerana itu ahli tafsir kata, innallaha tabaraka wa ta'ala qamal balad, qamal daulah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendirikan negara bi'adlin, dengan keadilan, walau kana al-mahkum min al-kafirin, sekalipun orang yang pegang jawatan kuasa, al-hakim maksudnya, dan mahkum itu orang yang dikena hukum daripada kalangan orang yang tidak beriman. Sekalipun orang yang tidak beriman, kalau dia boleh pegang jawatan kuasa, boleh mengetah negara, tetapi kalau dia menggunakan keadilan di dalam arti kata dia itu buat cara nak mengetah negara, nescaya negara itu dibantu, ditakyidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tak akan iqamatud daulah az-zalimah, iaitu Allah taala akan tak beri panjang tempoh umur negara mana-mana, kerajaan mana-mana yang dia itu zalim, walau kana al-hakim minal muslimin, sekalipun daripada orang pemerintah itu termasuk daripada golongan orang yang beriman. Ayuhan nas, wahai manusia, Allah taala kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu nak buat keputusan di antara satu sama lain di kalangan manusia, hendaklah kamu itu buat dengan cara adil jadi molek. Jangan kita sama sekali berlakukan sifat zalim kepada mereka yang ada bawah jawatan kuasa kita. Ini sebagai nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, sebagai nasihat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala di atas lidah pendawah-pendawah, di atas lidah imam-imam, dan di atas lidah alim ulama, supaya manusia yang pegang jawatan kuasa itu jangan gunakan kekuatan, gunakan kerajaan, gunanya pangkat untuk nak menzalimi mereka mana-mana pun yang mereka itu tak ada salah dengan undang-undang negara, tidak salah dengan undang-undang agama, dalam arti kata nak buat amal ibadat, dalam arti kata dia nak jalankan hukuman pahaman dia yang tak bercenggah dengan perlembagaan negara dan tidak percenggahan dengan perlembagaan al-Islam, yakni al-kitab was sunnah. Dengan sebab itu, ayuhan nas, wahai manusia, ini adalah perkara yang kita wajib kena faham. Jangan sama sekali kita menjadikan tangan kita ini mencapuri, buat hijab perkara-perkara yang zalim. Kerana satu hari kita kena wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan tutup daripada mereka yang dikena zalimi terhadap mereka yang zalim. Kata tutup hakmu. Masa mu duduk dunia hari tu mu kena zalim, hari ni mu tutup hakmu. Mu nak gapo daripada dia mu tutup. Kalau gitu hari itu kita nak bayar dengan gapo tak boleh, malaikat daripada amalan kebaikan yang kita bawa semasa kita khija di atas muka bumi ini. Apabila kita menzalimi orang, nescaya kita kena bagi pahala ganjaran yang kita usaha atas muka bumi ini kepada orang. Itu arti kata kita mencalonkan diri kita sebagai orang yang nak menjadikan diri itu sendiri orang bergerak apabila hidup di dalam suasana keadaan hari kiamat nanti. Ni belum daripada kita nak naik neraca timbangan.
Kerana hari itu Allah Subhanahu wa taala bawa timbangan mari di hadapan manusia, yang manusia itu boleh tengoknya neraca timbangan dia, neraca timbangan dia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Hari itu Allah Subhanahu wa taala bawanya neraca timbangan yang molek mari. Benar Allah taala bawa data. Maka siapa yang amalan dia itu berat kebaikan, nescaya dia termasuk daripada golongan orang yang berjaya. Berjaya dalam arti kata lepas diri dia daripada azab api neraka, masuk di dalam syurga. Dan mereka yang ringannya amalan dia, kerana tadi kita dok mempertahankan, dok kecek, dok bicek, kata kita ni zalim kepada orang. Hari ni kita sedarlah kita duduk di atas khisi yang besar, duduk di pangkat tu pangkat ni, boleh pergi jawab tu jawab ni, nak ugut demo tu ugut demo ni, tulis surat tu tulis surat ni. Sedangkan itu perkara yang tidak canggah dengan agama, tidak canggah dengan undang-undang dunia dan undang-undang negara. Tetapi kita juga sanggup nak buat kerana nak menzalimi mereka yang tak sependapat dengan kita. Sedangkan negara kita duduk ni adalah negara yang buka pahaman yang bebas, bukannya pahaman yang sempit. Asal kita nak buat perkara tadi itu tak cenggah dengan ajaran agama, bahkan ajaran yang betul dengan ajaran Alkitab dan Sunnah dan jumhurul ulama, maka bagaimana ni kira kata pendapat itu adalah pendapat yang ganjil. Ini adalah kekuatan yang kita guna tak kena pada tempat. Apabila gitu kita munakasyah dok bicara satu sama lain di hadapan Allah Taala, amalan kita habis. Sebab tu Tuhan kata, faman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Siapa dia yang ringannya amalan neraca di hadapan Allah Taala, orang ni orang yang merugi dirinya sendiri. Apabila rugi diri sendiri, nak pergi ke mana kita? Sidang Jumaat yang dirahmati, kita nak pergi kan? Iaitu menunjukkan kepada azabis sair, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Taala tak ampunkan kita, jikalau Allah Subhanahu wa taala tak merahmati kita. Tetapi ingat, hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi kata, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takut olehmu akan zalim, sesungguhnya zalim itu adalah gelap gelita pada hari akhirat nanti. Bagaimana kita nak berjumpa dengan syurga kalaulah kita tidak ada cahaya daripada Allah Ta'ala, tidak ada cahaya daripada pimpinan ajaran Islam yang kita amal di atas muka bumi ini? Nak jumpa lagu mana dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari tu, hari timbangan hari tu jangan kata hak lain. Sebesar biji sawi kebaikan tu letak di atas neraca timbangan, sebesar biji sawi kejahatan tu letak di atas neraca timbangan. Tak ada lepas walaupun satu perkara pun. Qala subhanahu wa ta'ala, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nada'ul mawazin, dan hari itu kami meletakkan neraca timbangan bil qist, dengan adil. Dengan adil, Allah Subhanahu wa taala suka kepada keadilan. Allah Subhanahu wa taala suka kepada adilan. Bil qist, wa nada'ul mawazin al qist li yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Allah Taala tak zalim diri mana-mana seorang pun. Allah Taala royak kata, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Taala tak zalimkan manusia mana-mana pun. Itu maksud daripada ayat fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun kebaikan ataupun kejahatan yang besar halus daripada biji sawi lagi, Allah Taala bawa data juga di atas neraca timbangan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah Taala itu sebagai penghisab, pengkirakan segala-gala amalan. Kalau gitu ayuhan nas, kalaulah kita walaupun selisih pendapat dalam Islam kita ni tak ada katuk jalan kita nak selisih, tetapi Tuhan larang di dalam Islam, tak sewi kita pecah belah daripadanya. Pecah belah masalah lain, masalah selisih pendapat masalah lain. Tak lazim daripada kita selisih pendapat kita nak pecah belah, tetapi tiap-tiap pecah belah berlaku daripada asal selisih. Kalau gitu,
masalah selisih di dalam agama kita, selisih yang dimakul, selisih yang diterimakan, orang panggil ikhtilafu at-tanawu'. Khilaf tanawu' ni mana lagu mana? Mana khilaf di antara satu sama lain sama-sama ada dalil. Tak apa. Tapi khilaf yang tidak ada dalil, yang tidak ada sokongan daripada syarak, ini apa yang khilaf mazmum yang dilarangkan di dalam Al-Quran. Cara nak bersatu, Tuhan royak dalam Quran dengan cara nyata. Tuhan kata wa'tasimu bihablillah. So pegang dengan ajaran Tuhan dulu. Pegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak pegang? Dengarlah alim ulama kata lagu mana. Khatib kata lagu mana, imam kata lagu mana, guru kata lagu mana. Supaya kita boleh faham akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. We kena dengan dia. Apabila kita tu wa'tasimu bihablillahi jami'an, semua perkara. Pegang molek. Hak Tuhan suruh pegang molek. Nak pegang lama mana dengan ajaran Tuhan ni? Masa kita duduk dunia ni, pegang dengan ajaran halal ataupun haram. Akhirat tak ada dah tu. Akhirat tepatnya tepat balasan. Tepat yang Allah Ta'ala berikan ganjaran setelah daripada kita menajah pegang dengan ajaran Tuhan masa duduk dunia. Akhirat esok Tuhan nak beri ganjaran. Ya tak serupa di antara dunia dan al-akhirah, tak sama-sama sekali. Lalu Tuhan larang kita wala tafarraqu, jangan sama sekali kita pecah belah daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita royak kata jangan pecah belah, tetapi kita tak ada pegang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan. Dengan sebab itu, walaupun kita nak jadi khilaf, walaupun kita tak senapak pendapat, tapi apabila kita melakukan keputusan hukuman, jangan sama sekali kita terlupa buat keadilan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata, "Wala yajrimannakum syana'anu qawamin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah." Wala yajrimannakum. Tak jadi kesalahan apa-apa kalau kita nampak pendapat tak sama. Kalaulah kita nampaknya pandangan tak serupa, tak jadi masalah. Apabila kita nak hukumkan satu hukuman, antahkumu bil 'adl, so kita hukum dengan keadilan, tak ada salah gapo. Wattaqullah, dan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita nak tulis gapo-gapo, nak buat keputusan gapo-gapo, sebab tiap-tiap perkara yang kita tulis, perkara yang kita aku, perkara yang kita kata, semua tadi inna lahu katibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tulis belaka benda-benda tu. Dan Tuhan akan bawa data keluar tubik kepada kita hari kiamat nanti, kata ni surat catat tiap amalanmu. Qala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apanya kitab amalan ni, tak ada amalan hak mana sikit kecil besar setara mana, jahat ataupun molek, illa ahsaha. Malaikat Allah Subhanahu wa taala kira bila belaka. Ayuhan nas, Allah Subhanahu wa taala tak jadikan kita sebagai manusia ni sia-sia sama sekali. Jangan sama sekali kita memikir kata Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia. Khalaqakum min turabin, Allah Ta'ala jadikan kita daripada tanah, naik duduk atas muka bumi ni, duduk dalam keadaan sia-sia, duduk dalam keadaan tak tahu gapo, duduk dalam keadaan ikut kita nak hidup lagu mana. Lah, bukan lagu tu. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kita ada tujuan supaya Allah Ta'ala nak balaskan kita kebaikan kita, nak hidup pula satu negeri yang kekal abadi, yang tidak ada mati. Ini penegasan daripada ajaran Islam kepada manusia seluruhnya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau kamu itu ragu-ragu daripada pembangkitan Allah Ta'ala hidup pula sekali lagi lepas dah mati, sesungguhnya aku menjadikan kamu daripada tanah. Ni Tuhan khitab semua, panggil semua, bukan sekadar orang yang beriman sahaja. Kalau gitu ayuhan nas, wahai manusia sidang Jumaat dirahmati, fikirlah kamu akan nasib kamu, fikirlah kamu akan tempat kediaman kamu. Kamu nak duduk di syurga, nak duduk di mana, itu serah kepada pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal fikiran kepada kita. Karena Tuhan kata, wa hadainahun najdain, sesungguhnya Allah Taala itu tunjuk dua jalan dah. Jalan ni tariqun ila sa'adah wa tariqun ila syaqawah. Ha ni jalan ni kepada kebahagiaan, ha ni jalan ni kepada kejayaan, apa yang kata kebinasaan. Itulah
terserah kepada kita sebagai manusia yang sebagai khalifatul ard yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semulia-mulia makhluk di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة